A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, bersyukur banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurniaannya dapat kita bertemu sekali lagi pada malam ini, dapat kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan, dapat kita berpuasa, dapat kita beramal ibadah, dapat kita bertarawih dengan jemaah bersama-sama ahli keluarga kita, dapat bertemu dengan nikmat-nikmat Allah dan kita jadikan nikmat ini sebagai pendorong kita menjadi seorang Muslim dan mukmin yang baik hari demi hari. Dan lebih-lebih lagi khusus, kita jadikan Ramadan kita, Ramadan ini yang terakhir, Ramadan yang terbaik, bagaikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kita Muslimin dan juga Muslimah dan juga penonton Facebook sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita akan kongsikan sepotong ayat, di mana ayat ini saya kira adalah amat impactful pada diri semua, terutama sekali pada diri saya juga insya-Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, pada perkongsian yang lalu kita telah kongsikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala lebih senang mengabulkan doa-doa hamba-Nya, lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan inilah di mana segala pintu rahmah, segala pintu syurga yang dibuka oleh Allah SWT seluas-luasnya, diberikan pahala yang berlipat kali ganda, diberikan keistimewaan yang tak terkira. Di dalam bulan Ramadan turunnya Al-Quran, di dalam bulan Ramadan turunnya Lailatul Qadar, dan bermacam bentuk nikmat-nikmat yang tak terhingga, di mana kita tak dapat mampu untuk mengira fadilatnya yang hanya Allah SWT sahaja yang dapat mampu memberikan pahalanya yang tak terkira itu. Jemaah dirahmati Allah, bulan Ramadan juga adalah merupakan Ramadan, bulan yang dianggap sebagai bulan kesedaran, bulan keislahan, ataupun bulan di mana kita memperbaikkan diri kita. Kerana apa jemaah dirahmati Allah? Kerana Ramadan lah di mana bulan yang di mana kurang dugaannya dari segi makhluk-makhluk yang halus, kebanyakannya syaitan ataupun jin sudah pun digari, di mana kita dibiarkan ataupun kita diberikan keistimewaan dan waktu yang khusus untuk kita memperbaiki diri kita. Lebih-lebih lagi sekiranya kita mempunyai habit ataupun tabiat-tabiat buruk, maka bulan Ramadan lah di mana bulan yang di mana kita boleh membersihkan diri kita, reset diri kita dan menjadikan diri kita lebih baik. Dan kemudiannya selepas akhirnya Ramadan, kita seberapa panjang yang mungkin kita boleh, kita menjadikan ia sebagai satu amal ibadah di mana kita terus sama sampai 11 bulan yang lain hinggalah kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Namun jemaah dirahmati Allah, kita tidak dapat mampu untuk memberi kepastian sama ada kita dapat bertemu dengan hari esok. Kita tak dapat memberi kepastian sama ada kita dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Nah, kita tak dapat juga dapat memberi kepastian sama ada kita dapat bertemu dengan subuh nanti. Jadi jemaah dirahmati Allah, oleh atas dasar itu, maka bila kita melaksanakan amal ibadah adalah yang terbaik, kita anggap amal ibadah itu bagaikan yang terakhir, bagaikan Ramadan itu Ramadan yang terakhir, agar diberikan kepada kita semacam keazaman, semacam kesedaran agar sentiasa membuat yang terbaik 100% kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila kesedaran itu sudah ada, maka insya-Allah akan timbullah keazaman. Dan apabila keazaman itu ada, maka insya-Allah datang padanya keikhlasan. Dan itu yang kita inginkan apabila kita melaksanakan amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Muslimin dan juga muslimah yang saya kasihi sekalian, pada malam ini saya ingin kongsikan sepotong ayat yang mana selari juga dengan tema Ramadan pada tahun ini. Begitu juga dengan konsep di mana Allah Subhanahu wa taala sentiasa mendengar doa kita, kerana kita ini tak lain tak bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi dalam bentuk kemaafan dan keinsafan. Jadi jemaah dirahmati Allah, ayat yang saya kongsikan pada malam ini sebelum kita melaksanakan solat Isyak sebentar nanti adalah sebuah potong ayat daripada surah An-Nisa ayat yang ke-17, yang bermakna ia berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Yang membawa maksud sesungguhnya taubat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah taubat
pada mereka yang melakukan kejahatan kerana kejahilan, kemudiannya mereka ini bertaubat dengan segera, maka mereka inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat mereka, dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, jemaah dirahmati Allah, ayat ini saya kira ayat yang agak istimewa, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, bulan kemaafan. Kerana apabila kita sedar bahawa apa yang kita laksanakan mungkin ada yang merupakan habit-habit ataupun tabiat-tabiat yang buruk, apabila kita cepat sedar yang ini salah, kita akan datang kepada diri kita keazaman untuk bertaubat, untuk menjadi lebih baik. Namun sebahagian daripada kita mungkin ada yang terasa mungkin dosa kita ni terlalu banyak, tak mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin ampunkan. Jangan kita berfikir sedemikian, kerana Allah itu Maha Pengampun dan kemaafannya dan juga kerahmatannya mengatasi kemarahannya. Jadi lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini, bulan di mana doa lebih senang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, usaha untuk menjadi lebih baik, kerana Allah Subhanahu wa taala boleh mengampunkan semua dosa-dosa kita, insya-Allah. Jadi ayat yang tadi tu kita kongsikan yang membawa maksud sesungguhnya taubat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah taubat pada mereka yang melakukan kejahatan kerana kezaliman. Ayat ini digunakan ataupun dimulakan dengan perkataan innama. Innama ini membawa maksud sesungguhnya. Tapi dalam bahasa Melayu ini mungkin kita tak nampak konteks je. Tapi dalam bahasa Arab, apabila dimulakan sesuatu ayat itu dalam perkataan seperti antaranya innamah, maka dia memberi semacam pengkhususan, semacam penekanan yang khusus kepada ayat tersebut. Dalam arti kata lain, bagaikan ingin membawa maksud penekanan tersebut adalah kalau kita ingin taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang patut kita lakukan? Sedemikian. Penekanannya adalah sesungguhnya Allah pasti akan ampunkan sekiranya kita melakukan sekian dan sekian. Namun apa ni? Taubat macam mana yang Allah ingin maksudkan dalam ayat ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin dan juga hadirat sekalian, kita sambung ayat tadi tu. Innamat taubatu 'alallahi, siapa? Lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Allah akan terima taubat orang-orang apabila mereka ni membuat satu kejahatan, keburukan, semualah perkara yang berdosa, yang keji, yang buruk, semuanya itu membawa maksud su', iaitu kejahatan. Namun ayat yang seterusnya berkata apa? Bijahalatin, oleh kerana kejahilan. Nah, kalau kita tengok kepada perkataan jahalah, jahil, kita sudah tahu jahil tu lebih kurang maknanya macam kurang tahu, kurang berilmu. Tapi bukan itu sahaja, tapi sebenarnya maknanya lebih luas. Kejahilan yang tertimbul daripada emosi yang tak terkawal, daripada nafsu kemarahan yang tak terjaga, daripada kemunduran, daripada ada kalanya apabila kita tengah marah, tengah emosi, tengah naik, kita tak dapat jaga, tak dapat kontrol diri kita, kita mungkin melakukan satu perkara yang tak sepatutnya. Maka apa-apa yang berbentuk seperti perkara yang tak sepatutnya berlaku, dia membuatkan kita membuat dosa, maka ia dikatakan atas kategori su' bijahala, orang yang melakukan kejahatan kerana kejahilan. Mungkin kerana kita punya kemalasan kita terlepas solat. Itu satu jahil. Mungkin kerana kita marah, kita naikkan suara kita terhadap ibu ayah kita, itu pun dianggap sebagai jahalah. Mungkin kerana nafsu kita tak kawal, kita pandang benda-benda yang tak sepatutnya, itu juga dianggap sebagai su' bijahalah. Jadi Allah SWT kata apa? Orang-orang macam gini, orang-orang macam gini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka taubat apabila mereka melakukan yang selanjutnya. Summa yatubuna min qarib, kemudiannya mereka ini bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Syaratnya senang saja, dengan segera. Maknanya apa, jemaah dirahmati Allah? Apabila dia sedar bahawa dia telah melakukan satu kejahatan, dia telah melakukan satu dosa yang mungkin dah sepanjang hidupnya dilakukan, ataupun mungkin dia kerana engingkar dan sebagainya, tapi kerana apa? Lepas sedar yang bahawa dia telah melakukan kezaliman kepada dirinya ataupun keburukan kepada orang lain dan juga dirinya, kemudian dia taubat dan juga dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Allah akan berikan taubat kepada mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berkata apa? Yatubullahu alaihim faulaika yatubullahu alaihim. Kemudian Allah kata apa? Maka mereka inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala taubat mereka. Inilah poin yang penting jadi peringatan kepada semua. Tak kiralah kalau awak rasa, jemaah rasa dah melakukan satu kejahatan, keburukan yang mungkin besar di mata manusia, tapi di mata Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya orang itu sedar dan kemudian dia segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan terima taubatnya. Jangan terkejut kalau orang itu buat salah setinggi gunung mana pun, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala di belakang hari tak ambil kira walaupun satu sen pun dosanya. Bahkan oleh kerana keikhlasan dan keazamannya untuk menjadi orang yang lebih baik, taubatnya dianggap sebagai taubatan nasuha, di mana Allah Subhanahu Wa Taala melipat kali gandakan pahalanya. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, ayat kemudiannya sambung, wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah itu maha adil, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha hakim, bijaksana. Maka kita cakap pasal hakim biasanya dalam konteks dunia ni hakim, judge. Allah ini adalah judge kita di akhirat kelak. Kalau di dunia kita di mahkamah manusia, mungkin orang yang betul boleh jadi salah, orang yang salah boleh jadi betul. Orang yang tak bersalah boleh dihukum, orang yang bersalah dilepaskan begitu saja. Kerana apa? Permainan bahasa manusia, perkataan dipermainkan dan sebagainya, digunakan hilah dan sebagainya untuk melepas hukuman. Tapi di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tu maha mengetahui, Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana. Allah itu mengetahui kita lakukan ni kenapa. Allah mengetahui adakah kita buat tu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah maha mengetahui adakah taubat itu kerana Allah ataupun untuk orang lain. Ada orang yang pura-pura sengaja nak taubat tunjuk depan, dia warak dan sebagainya, tapi sebenarnya bukan kerana Allah SWT. Percayalah, ingatlah, apa-apa yang dilakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan tidak ada kuasa atas orang tersebut. Maka orang itu akan diterima insya-Allah amal ibadahnya, dan lebih-lebih lagi khususnya pada bulan Ramadan ini, taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah menjadi pengganda kepada amal ibadahnya, segala doa dan juga amal ibadahnya insya-Allah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, saya ingin kongsikan satu perkara lagi tentang nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Wa huwa Ghaffar, dan dia sentiasa mengampun. Cantiknya dalam bahasa Arab ini, kadang-kadang dalam bahasa yang lain tak mampu nak mendefinisikan dengan makna yang lebih tepat. Kadang-kadang bahasa Arab ini membawa perkataan satu saja, perkataan seperti Ghaffar, tapi maksudnya bagaikan satu jumlah. Maksud Ghaffar itu adalah Allah sentiasa mengampunkan. Dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa-bahasa yang lain, apabila kita mendefinisikan makna Ghaffar, ia membawa maksud yang gitu panjang. Maksudnya apa? Allah sentiasa mengampunkan. Tetapi apa-apa yang datang dalam perkataan Ghaffar, kalau dalam bahasa Arab, dalam wazan ataupun dalam persamaran berbentuk fa'al, bagi mereka yang ingin belajar bahasa Arab, mereka akan tahu sedikit sebanyak hikmah sebalik perkataan itu. Apa-apa yang membawa maksud fa'al ataupun sama bunyi dia macam fa'al, membawa maksud selalu, sentiasa. Seperti nama Allah Subhanahu Wa Taala Wahhab, yang memberi, maknanya Allah sentiasa memberi. Tapi dalam maksud yang sama, makna sebaliknya, kalau orang tu jahat ke baik ke, tetap Allah memberi, tak kira siapa. Begitu juga dengan Ghaffar. Ghaffar tu maksudnya apa? Allah sentiasa mengampunkan. Tapi dalam makna yang sama juga, sebalik itu adalah apabila orang ataupun apabila Allah SWT mengampunkan, sentiasa mengampunkan, membawa maksud manusia ni sentiasa buat dosa, tapi tak apa, Allah tetap ampunkan dan ampunkan. Jadi jemaah dirahmati Allah, gunakan kesempatan Ramadan ini, Ramadan yang cukup istimewa pada tahun ini. Siapalah tersangka Ramadan pada tahun ini, kali ini kita tak dapat bertarawih di masjid, kita tak dapat berbuka bersama-sama di masjid, kita tak dapat melakukan banyak bentuk ibadah yang biasanya boleh ataupun lazim dilakukan di dalam Ramadan. Tapi Ramadan kali ini
kita diberi cabaran sedikit, di mana kita tak dibenarkan atas dasar untuk menjaga keselamatan semua, menjaga keselamatan ummah dan masyarakat. Tapi itu tak membawa maksud kita tak dapat beramal ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tutupnya satu pintu rezeki ataupun satu pintu nikmat, Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu nikmat yang lain. Dan pintu nikmat yang lain adalah kita mempunyai lebih banyak waktu untuk Allah Subhanahu Wa Taala pada Ramadan kali ini. Mungkin pada tahun yang lalu kita sibuk dengan kerja ataupun cuma ada sedikit waktu sahaja. Tetapi pada Ramadan kali ini kita ada lebih banyak waktu, mungkin kerana kebanyakan daripada kita yang kerja di rumah. Begitu juga dengan waktu bersama keluarga dan sebagainya. Ya, kita mungkin tak dapat berpuasa dan tak dapat tarawih bersama dengan ahli keluarga pada waktu sebelum ini. Tapi Ramadan kali ini diberikan satu nikmat yang lain. Maka oleh sebab perkara yang berlaku sekarang ini, kita tak tahu apa yang akan berlaku pada esok hari. Ya. Jadi anggaplah Ramadan ini bagaikan Ramadan yang terakhir. Sekiranya diberikan keizinan Allah SWT untuk kita bertemu Ramadan akan datang, maka Alhamdulillah, dapat lagi peluang kita bertemu dengan bulan yang mulia ini. Tapi namun sekiranya kita tak dapat, mudah-mudahan Ramadan yang ini, yang mungkin ada sedikit cabaran yang tersendiri, tetapi dia membuka kepada nikmat-nikmat yang lain yang sama ada kita nampak pun tidak, yang menambah kepada penambahan pahala dan mudah-mudahan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan menjadi Ramadan terbaik untuk hidup kita, insya-Allah, menjadi kayu ukur ataupun menjadi pemberat amal ibadah, agar mudah-mudahan di akhirat kelak amal ibadah kita lebih berat dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat ganjaran selanjutnya, iaitu ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan lebih baik lagi adalah ganjaran untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama para rasul, para nabi, dan juga dengan ahli keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua ini dimasukkan di mahligai syurga di Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi jiran antara satu sama lain. Kerana apa? Kerana menegakkan dan mempertahankan Ramadan, kerana menghidupkan Ramadan di mana jua kita berada, dan dalam usaha kita untuk mengikhlaskan diri kita kerana Allah Subhanahu Taala, dan mudah-mudahan pahala kita ini atau amal ibadah kita ini terima Allah Subhanahu Taala sebagai amal soleh, insya-Allah. Oleh itu, jemaah dirahmati Allah, saya rasa memadailah perkongsian saya pada malam ini. InsyaAllah tak lama lagi, dalam 3 minit 4 minit lagi, insyaAllah adalah azan Isya. Marilah bersama kita melaksanakan ia dengan seikhlasnya, dengan khusus niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama juga, kita pun sudah berada dalam hari ke-10 ataupun hari ke-11 bulan Ramadan. Cepat masa berlalu, kita masih ada lagi 20 hari bulan Ramadan. Gunakan Ramadan yang terbaik mungkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengambil Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Oleh itu, saya akhiri perkongsian saya kita pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita akhiri tasbih kafarah dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih para jemaah sekalian. Selamat beribadah, selamat melaksanakan solat tarawih, dan kita bertemu pada perkongsian akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.